Hai, saya Wani dari Dapur Minaci. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengukus idli, iaitu sarapan kegemaran masyarakat India. Okey, terlebih dahulu saya akan tunjukkan beras yang kita gunakan untuk buat idli, iaitu beras yang macam ni ya. Kalau ke kedai India, dia memang ada jual macam ni lah. Tapi bukan semua kedai lah, kena cari di tempat-tempat tertentu. Kalau beras ni kita panggil sebagai beras idli, di mana kita tengok butir-butir beras ni kecil-kecil saja, bulat-bulat, nampak bulat-bulat. Okey. Okey, ni kita panggil sebagai beras idli. Ni tak dapat jumpa ni, kita boleh cari dekat kedai biasa je lah. Kita guna beras yang biasa. Okey, yang ini saya akan guna lebih kurang 3 cawan untuk buat idli nanti. Okey, kemudian yang ini ialah dal putih ataupun ulundu. Okey, dal putih ni boleh didapati di kedai runcit juga. Dan halba dalam 1 sudu lah. Okey, saya akan ambil 3 cawan beras idli dulu. Kita boleh ambil 3/4 ataupun 1 cawan dal putih. Okey. Halba. Sekarang kita boleh tuang air dan basuh hingga bersih. Okey, campuran beras, halba dan dal putih dah dibasuh dengan bersih. Okey, air pun dah jernih, nampak? Dan kita biarkan bahan-bahan ni terendam selama lebih kurang 4 hingga 5 jam. Okay, sudah 5 jam, saya nak tambah 1 sendok nasi putih ya. Kita gaul sebelum kita blend lah kejap lagi. Sekarang kita masukkan dalam blender. Okay, bila dah sampai setengah blender tu, kita tambah air sikit. Jangan terlalu banyak air, macam ni sudah cukup. Kalau kita tengok adunan dia tu tak begitu halus, dia kena kasar. Okey, kalau kita tengok di sini dia kasar. Sudah mencukupi. Okey, dah masukkan sekali lagi dalam blender. Sekarang kita tambah air. Kita tak nak halus sangat. Untuk idli memang tak halus. Okey. Dia macam ni saja. Okey, dan adunan dia pun tak adalah cair sangat. Macam ni saja. Kita akan tambah 1 sudu garam. Pukul adunan guna tangan ataupun boleh guna dengan pemukul telur. Dalam 30 saat lah. Okey. Okey, dah pukul tu. Kita tutup adunan ni dan tunggu hingga pagi lah. Okey. Jadi sekarang lebih kurang pukul 8.30. Jadi dalam pukul 5 atau 6 pagi kita sudah boleh buat idli. Jadi kita tutup adunan ini dan kita biarkan dia terperak lah. Okey. Okey, adunan ini perlu dimasuk dalam bekas macam ni, bekas besi ataupun aluminium lah. Okey, yang tebal macam ni. Kalau dalam bekas plastik
mungkin adunan ni mengambil masa yang lama lah untuk masam. Okey, dia perlu masam dan kembang lah. Tutup adunan dan tunggu sehingga pagi. Selamat pagi. Sekarang lebih kurang 5:30 pagi. Kalau kita lihat adunan kita ni sudah pun kembang dan berbuih-buih. Bila dah ada buih tu, kita fahamlah yang itu sudah masam. Okey, yang ini periuk idli. Okey, saya dah isi sedikit air di dalamnya sebelum kita mengukus lah. Okey, sekarang kita akan tengok macam mana nak letak adunan dalam acuan. Sebelum tu kita didihkan dulu air. Sebelum dimasukkan ke dalam acuan, saya akan tambah di sini minyak sapi. Ini sebagai pilihan lah. Kalau tak tambah pun tak apa, tapi selalunya saya tambah supaya bau dia harum, okey, dan sedap lah. Okey, jadi saya tambah 2 sudu dan kita kacau. Sebenarnya satu lagi, kita juga boleh sapu sedikit minyak sapi ataupun minyak dekat acuan tu lah, pada acuan supaya ia tak melekat. Jadi kita sapu dekat sini saja, ruangan ini. Sebelum tu perlu dilap dulu. Selepas cuci kita lap dulu. Jadi dah lap, terpulang lah kalau nak sapu minyak ataupun minyak sapi. Pastikan ada bekas di bawah acuan ni sebab acuan ni berlubang-lubang tapi lubangnya tak besar, tapi tetap ia akan menitik nanti. Okey, jadi kita kena cepat. Okey, kena gaul betul-betul sebelum kita masukkan dalam acuan. Acuan yang saya guna ni kecil sahaja, tapi ada acuan yang lebih besar. Maksudnya kita boleh buat dengan cepat. Okey. Idli yang saya masak ni mungkin saiz kecil lah. Okey. Air dah mendidih. Jadi kita terus letak saja di dalam. Okey, yang ni bertingkat-tingkat Jadi kita dah letakkan satu, kita tambah yang lain. Perlahankan api lah supaya air tu tak kering Okey, saya dah susun sampai 5 tingkat di sini. Okey, jadi kita tutup dan biarkan selama 5 minit lagi. Okey, dah masak idli, so kita boleh keluarkan tutup api. Letakkan acuan di tempat yang rata, kemudian kita renjiskan sedikit air ke atas acuan supaya acuan itu kurang panas dan mudah untuk kita keluarkan idli nanti. Selepas lebih kurang 3 hingga 4 minit, kita sudah boleh keluarkan idli daripada acuan menggunakan sudu. Sarapan kita idli sudah pun siap. Idli sesuai dimakan dengan kari ayam,
kari ikan, chutney atau apa jenis kari ataupun gulai yang lain. Saya harap semua akan cuba resepi ini dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.